Qala hilakul zikri. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka petiklah. Yakni apabila kamu lalu di taman-taman syurga, maka hendaklah kamu itu bermain-mainlah ataupun bergembiralah dengan taman syurga. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah taman-taman syurga itu? Maka baginda menjawab, majlis-majlis zikir. Maka taman-taman syurga ini, majlis-majlis zikir, dikatakan juga taman syurga. Kerana orang yang duduk di dalam majlis zikir ini, dia akan merasa kenikmatan. Di antara kenikmatan adalah ketenangan hati. Hati akan menjadi tenang dan akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang ada di dalam majlis zikir. Maka majlis zikir ini dikatakan orang yang berada di dalam taman-taman syurga. Ini bermakna sesiapa yang ingin duduk di dalam taman syurga nanti hendaklah memperbanyakkan duduk dalam majlis zikir. Siapa yang nak duduk dalam taman-taman syurga, banyakkan duduk dalam majlis-majlis zikir. Kerana majlis-majlis zikir ini majlis yang diradai oleh Allah, yang dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dikatakan, kalau kamu berjumpa dengan majlis zikir, hendaklah kamu duduk di dalam majlis zikir, bersama di dalam majlis zikir. Maka majlis zikir itu adalah majlis orang-orang yang soleh, majlis yang akan mendapat keberkatan daripada Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan katanya, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'asanna Allahu aqwaman yaumal qiyamati fi wujuhihim an-nura fi wujuhihim nura 'alal manabiril lu'lu'i yawbituhumun nasu laisu bi anbiya'i wala syuhada. Qala fajasa a'rabi ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah hilhum lana na'rifuhum. Qala hum mutahabbuna fillah min qaba'il syatta wa biladin syatta yajtami'una ala zikrillah yadhkurunahu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan membangkitkan beberapa golongan pada hari kiamat yang pada wajah-wajah mereka mempunyai cahaya. Yakni apabila Allah Ta'ala membangkitkan manusia di hari kiamat, di pada mahsyar nanti, akan ada kelihatan manusia itu mempunyai cahaya pada wajah-wajah mereka. Maka pada hari kiamat, pada wajah-wajah mereka mempunyai cahaya, wajah mereka bercahaya di negeri akhirat kelak. Dan mereka duduk di atas mimbar-mimbar permata. Dia duduk di atas tempat yang indah, yakni mimbar daripada permata. Mereka dicemburui oleh manusia kerana melihat kedudukan dia yang begitu baik, dan Allah Ta'ala beri mata wajahnya bercahaya. Lalu dalam keadaan macam itu, berkatalah Abu Darda, dan mereka dicemburui oleh manusia, dan mereka bukannya anbiya, dan mereka bukannya syuhada. Mereka bukan anbiya dan mereka bukan syuhada. Kerana anbiya dan syuhada ini adalah golongan-golongan ahli syurga. Jadi golongan ahli syurga adalah golongan anbiya, golongan siddiqin, golongan syuhada, golongan solehin. Ini golongan-golongan orang yang akan masuk di dalam syurga. Lalu mereka bukan anbiya dan mereka bukan syuhada. Berkata Abu Darda, maka orang Arab Badui duduk di atas kedua lututnya dan berkata, wahai Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami supaya kami mengenali mereka. Beritahu kepada kami ya Rasulullah, siapakah yang mereka itu bukan Nabi dan bukan syuhada, tetapi duduk di atas mimbar-mimbar permata, dan wajah-wajah mereka itu bercahaya. Tolong sifatkan kepada kami, katanya. Lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka saling berkasih sayang kerana Allah, sedang mereka terdiri daripada pelbagai kabilah dan daripada pelbagai negeri. Mereka berkumpul demi mengingati Allah, kemudian mereka mengingatinya. Maknanya mereka ini daripada berbagai-bagai kabilah, dan mereka itu berkasih sayang, dan mereka itu berkumpul dengan menyebut nama Allah, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan betapa besarnya majlis zikir. Majlis zikir yang pertama, orang yang berzikir di negeri akhirat wajahnya bercahaya. Majlis zikir wajahnya bercahaya.
Kalau kita buat ibadat sembahyang, kadang-kadang dengan belum tentu ibadat sembahyang kita sempurna. Dengan rukun dia mungkin tidak sempurna ataupun sunat-sunat yang ditinggalkan. Kalau kita berpuasa pun, kadang-kadang kita berpuasa tapi belum tentu kita dapat sempurna ibadat puasa. Sebab kadang-kadang kita tidak dapat menjaga anggota kita walaupun kita berpuasa pada ketika itu. Maka demikianlah ibadat-ibadat yang lain, tetapi berbeza dengan ibadat zikir. Adapun ibadat zikir, orang yang berzikir ini mereka akan mendapat pahala terus daripada Allah Ta'ala. Jadi dia bila dia berzikir, maka apabila dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, wajahnya mereka bercahaya-cahaya, menunjukkan bahawa orang yang berzikir ini diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala pada orang-orang yang lain. Dengan sebab mereka berzikir dan mereka ditempatkan di satu tempat yang cukup baik di dalam syurga, dan mereka itu seperti para anbiya dan juga para syuhada. Mendapat tempat yang duduk yang baik, dan mereka itu bukan anbiya dan bukan syuhada. Dan dikatakan mereka adalah orang yang berkasih sayang. Ini bermakna kalau orang yang berzikir ni hatinya berkasih sayang, dia tidak membenci di antara satu sama lain. Orang yang banyak berzikir, dia lebih banyak mahabbah di antara satu sama lain. Sebab itulah disuruh kita supaya berzikir, supaya kita berkasih sayang. Lalu disebut sahabat-sahabat Nabi ini, sebelum turunnya ayat mengenai sembahyang, sebelum berlakunya Isra' Mi'raj yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan sembahyang, sahabat-sahabat Nabi mereka itu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Ta'ala. Dan bila sahaja mereka itu sentiasa menyebut nama Allah, maka jadilah mereka orang yang berkasih sayang di antara satu sama lain. Disebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, mereka itu begitu keras dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara satu sama lain. Jadi masyarakat yang tidak berzikir tidak menimbulkan kasih sayang. Kalau ada kasih sayang tidak kuat kalau dibandingkan dengan masyarakat yang berzikir. Bila kita berzikir, melahirkan kasih sayang. Kerana orang yang berzikir ini dia bersihkan hatinya. Bila dibersihkan hatinya dengan sebab dia berzikir, lalu bersihlah hatinya daripada penyakit hati seperti hasad, dengki, ujub, takabur dan sebagainya. Apabila dibersihkan hati, lalu timbul kasih sayang di antara satu sama lain. Maka golongan ini golongan yang berkasih sayang, yakni golongan yang berkumpul dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah menjadi satu perkara yang dipuji oleh syarak, disukai oleh syarak apabila kita berkumpul duduk dalam satu majlis yang menyebut nama Allah. Asalnya kita menyebut dengan lidah, lama-lama maka ingatan kita kepada Allah masuk di dalam hati, sehingga kan kita termasuk di dalam golongan orang yang sentiasa mengingati Allah. Bila dia sentiasa mengingati Allah, di mana saja dia akan ingat Allah. Di mana saja dia akan ingat Allah. Dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia baring, di mana saja mereka itu sentiasa mengingati Allah Ta'ala, dan mereka itu hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan mereka berzikir kepada Allah Ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah famara ala jabalin yuqalu lahu Humdanu faqala siru hadha Humdanu siru hadha Humdanu sabaqa mufarriduna kila wama mufarriduna ya Rasulullah qala mustahtaruna bi dzikrillah yad'u dzikru anhum asqalahum wa ya'tuna Allah yaumal qiyamah khifafan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di Mekah. Nabi berjalan di Mekah, lalu baginda melalui sebuah bukit yang dipanggil dengan nama Jumdan. Nama bukit Jumdan. Lalu baginda bersabda, berjalanlah kamu di bukit Jumdan ini. Nabi beritahu pada sahabat. Bila Nabi lalu dekat jalan tu, Nabi berkata, kamu kalau nak jalan, jalanlah dekat jalan Jumdan ini, kerana itu jalan yang dilalui oleh Nabi.
Maka Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni, apa saja yang Nabi buat, siapa lorong Nabi lalu pun sahabat Nabi akan ikut, kerana Nabi adalah contoh. Bahkan Nabi kata, oleh kerana aku lalu di Jumdan, maka lalulah kamu di Jumdan ini. Maka telah mendahului oleh al-mufarridun. Nabi kata, orang mufarridun telah mendahului lalu ke Jumdan ini. Lalulah bertanya setengah sahabat, apakah yang dimasukkan dengan al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Siapakah golongan mufarridun itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka itu adalah golongan yang mustahtaruna kepada Allah Ta'ala. Zikir itu menggugurkan daripada mereka bebanan dosa mereka. Lalu mereka datang berjumpa Allah pada hari kiamat dalam keadaan ringan, yakni tiada dosa, apabila mereka itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sentiasa dalam keadaan berterusan berzikir, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang cepat kita sampai kepada Allah berzikir. Ini jalan yang cepat. Dan perkara yang paling cepat membersihkan hati adalah jalan berzikir. Maknanya bila kita jalan berzikir, menyebabkan hati kita cepat bersih, hati bersih, dan juga akan dibersihkan segala kotoran-kotoran. Sehingga kan dikatakan orang yang banyak berzikir nanti berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ringan. Ringan tu dengan arti kata dosanya telah dibersihkan dengan sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakkanlah berzikir. Sebut berzikir tiap-tiap hari ini kita kena berzikir, supaya dengan kita berzikir ini kita akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadat yang Allah Taala beri jalan yang cukup mudah kepada kita. Jalan hanya kita menggerakkan lidah kita sahaja dan menghidupkan hati kita mengingati Allah Taala. Jadi ibadat yang besar adalah ibadat ingat Allah. Sahabat Nabi yang berperang pun dia tanya, kami sudah balik berperang, siapakah yang paling afdal? Nabi kata, orang yang berzikir. Kami adalah orang yang sembahyang sunat, siapakah yang afdal? Nabi kata, orang yang berzikir. Kami adalah orang yang menghabiskan harta benda infak, waktu keluar zakat, siapakah yang afdal? Nabi berkata, orang yang berzikir. Lalu fahamlah sahabat, orang yang berzikir ini mempunyai orang yang ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahtarun ini maknanya orang yang begitu suka, asyik, ataupun orang yang ghalib, dia panggil ghalib, yang lena, yang dalam keadaan mabuk berzikir pada Allah. Ini dia mustahtarun. Maka dia kata di sini, ni bawah ada, al-mustahtarun ialah golongan yang sangat cinta berzikir dan sentiasa berzikir tanpa menghiraukan kata-kata orang dan tidak mempedulikan perbuatan orang terhadap mereka. Ini orang yang dah asyik berzikir. Berzikir hidup mereka. Bila kita berzikir ini, mula-mula lidah kita berzikir, akhir kali fikiran kita berzikir pada Allah Ta'ala. Batu disebut wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang berzikir mereka akan memikirkan kejadian Allah, sehingga kan akal mereka berfikir tentang Allah Ta'ala. Maka bermakna akal mereka sudah berzikir pada Allah. Lalulah anggota dia, tangan mereka ingin melakukan kebaikan, kaki dia ingin melakukan kebaikan, maka tangan dan kaki ini dikatakan tangan dan kaki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, dia akan jumpa dengan Allah Taala dekat negeri akhirat dalam keadaan Allah Taala meredai dia. Bahkan dia ini orang yang diampunkan dosanya, dihapuskan dosanya dengan sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata guru saya, dia kata kalau orang itu tidak melalui jalan berzikir, maka ibadat yang dia buat tadi tidak dapat meringankan dia untuk melakukan ibadat, ataupun ibadat yang dia buat tadi kadang-kadang tidak mampu memberi kesan kepada amal ibadat dia. Jadi dengan berjalan berzikir, jalan berzikir menyebabkan seorang itu semakin hampir bergerak kepada Allah. Seorang syekh daripada Uzbekistan ada datang, dia kata orang yang berzikir ini ibarat kita pergi ke rumah orang, kita ketuk pintu. Bila ketuk pintu, akhir kali tuan dia dapat tahu, pasti tuan dia akan buka, akhirnya boleh masuk juga. Tetapi kalau orang yang tidak berzikir, ibaratnya orang duduk dalam rumah, dia pergi rumah orang tadi, dia tak buat apa-apa, duduk kat luar saja. Akhir sekali tuan rumah pun tak ambil berat, tuan rumah pun tak pandang dia, dia pun tidak dapat masuk dalam rumah. Maka demikianlah orang yang hidup dia berzikir kepada Allah Ta'ala,
dia telah mengetuk pintu rahmat kepada Allah. Dia telah mengetuk pintu untuk berjalan kepada Allah Ta'ala apabila dia ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berzikir jalan yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa awfa'uha fi darajatikum wa khairil lakum min ittifaqiz zahabi wal warqi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala zikrullah ta'ala. Faqala Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Ini kehebatan zikir yang Nabi sebut mengenai hebatnya zikir. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mahu bahawa aku khabarkan kepada kamu dengan sebaik-baik amalan? Maukah aku beritahu kepada kamu dengan sebaik-baik amalan? Sebaik-baik amalan dan yang paling suci, yakni paling banyak ganjarannya di sisi rajamu, yakni di sisi Allah, dan paling tinggi pada darjatmu dan menyebabkan darjat kamu cepat tinggi kalau dibandingkan dengan ibadat-ibadat lain. Tapi kalau aku beri ibadat ni, menyebabkan ibadat kamu lebih tinggi, darjat kamu lebih tinggi. Maka dia kata, lebih baik bagimu daripada menafkahkan emas dan perak, dan berzikir ini lebih afdal daripada kamu infakkan emas dan perak. Nak khabar besarnya mengenai kelebihan berzikir ini. Lalulah dengan baik bagimu daripada kamu bertemu dengan musuhmu lalu kamu memenggal leher mereka. Ini lebih baik. Maknanya ibadat ini, amalan ini lebih baik daripada kamu berjumpa dengan pihak musuh yang menentang kamu lalu kamu berperang, kamu bunuh dia. Besar dah pahala. Amalan ini lebih baik lagi yang aku nak beritahu pada kamu. Ini Nabi beritahu satu amalan yang cukup besar, lebih afdal daripada memenggal leher musuh dan mereka memenggal lehermu, ataupun dia penggal leher kamu sehingga kamu mati dalam keadaan dipenggal leher kamu. Lalu para sahabat berkata, tentu sekali ya Rasulullah. Tentu sekali. Ibadat lain benda tentu kita boleh infak fisabilillah, tapi infak sabilillah kadang-kadang kita mari terasa hati aku hilang dan sebagainya. Tapi kita berzikir ada rasa rugi aku sebut. Kita rasa sebut la ilaha illallah ada rasa rugi, ada rasa tu. Tapi kalau kita infak kadang-kadang mari juga terasa. Nak uwi 10 riyal, nak uwi 10 riyal, gua ni salah ambil uwi 50 riyal. Silap. Kalau tahu tengok betul-betul. Jadi PT ada 60 ringgit. Jadi bila mari saja terima, dia pun tamu tengok, dia pun bagi. Bila bagi tiba-tiba dia pun tengok, tinggal 10 riyal. Sepatutnya tinggal 50 riyal, 10 riyal yang beri tu. Lalu dia kata, Allah silap pula. Kalau kau tahu aku tengok betul-betul. Dah biar anak orang ni beri dah. Kadang-kadang kita infak ni rasa ragu-ragu. Berasa hati kadang-kadang rasa tak sedap lagi. Tetapi kalau berzikir ada rasa macam tu. Rugi aku sebut nama Allah. Kalau aku kata kau orang boleh. Ada yang kata gitu. Tak ada. Kalau aku kata kau orang kan sedap, tapi rugi saja-saja masa sebut nama Allah. Zikir la ilaha illallah. Tak ada rasa macam tu. Sebab tu bila kita berzikir senang, hati tenang begitu je. Tapi kalau kita infak belum tentu lagi. Belum tentu lagi kita infak. Kadang-kadang dia mari hati yang tidak tenang ketika itu. Dan begitu juga ketika kita bertemu dengan musuh. Kadang-kadang kita bertemu dengan musuh pun begitu juga. Hati kita teradut. Kita berasa nak mati pada jalan Allah. Kadang-kadang mari takut, mari ragu-ragu lagi. Tetapi zikir tidak ada rasa ragu-ragu. Bahkan dia kata inilah yang paling besar daripada kamu infak emas dan perak, besar daripada kamu berperang dengan pihak musuh, sama ada pihak musuh itu membunuh kamu ataupun kamu membunuh pihak musuh. Lalulah tentu sekali, kata Rasulullah, kata sahabat Nabi, tentu sekali. Para sahabat berkata, tentu sekali kami mahu. Amalan apa yang besar sangat tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Taala ini. Bila kita berzikir, amalan yang begitu besar kepada Allah Taala. Kalau tidak, takkanlah ulama-ulama menyusun tarikat-tarikat amalan-amalan zikir disusun oleh ulama-ulama. Yang tarikat-tarikat tadi sampai kepada para sahabat Nabi.
mereka berzikir-zikir itu untuk membersihkan hati mereka, dan amalan-amalan sahabat-sahabat Nabi yang mereka berzikir itu menjadikan mereka ini termasuk di kalangan umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia, yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, yang bermati-mati yang berjihad itu, dan yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Lalu apabila berzikir pada Allah, sudah ingat kepada Allah, lalu dah cinta kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah untuk melahirkan perasaan cinta kepada Allah, untuk melahirkan perasaan rindu asyik kepada Allah, jalannya berzikir. Di samping kita melakukan ibadat lain, jalan pembukaan untuk kita sampai kepada Allah, untuk kita menjadi orang yang cinta kepada Allah, jalannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalulah zikir taala ada amalan yang besar, amalan yang cukup besar sekali. Lalulah dia kata, maka berkatalah Muaz bin Jabal, tiada sesuatu yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah selain daripada zikrullah, dan jalan yang paling mudah kita selamatkan diri kita daripada azab Allah adalah jalan berzikir kepada Allah. Adalah yang paling mudah. Adalah dengan sebab kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lalulah apabila kita ingat dengan Allah, fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat kepada aku ingat kepada kamu. Kalau kamu sebut nama aku beri rahmat kepada kamu. Kalau mu ingin dekat kepada aku dekat hampir kepada kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami kata Allah lebih hampir daripada kamu, daripada orang tekak kamu. Hampir dengan Allah Ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang yang sudah berzikir, jadi kita ni orang yang berzikir akan dikasihi oleh Allah. Bila dikasihi oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan tolong kita. Kita kalau kita kasih kepada anak kita sakit, kita tolong dia. Sebab kita kasih pada dia. Lalu kalau Allah Ta'ala kasih pada kita dengan sebab kita banyak menyebut nama dia, kita mensyukuri nikmat Allah, kita sebut berzikir kepada Allah, lalu Allah Ta'ala kasih kepada kita. Bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, maka Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada azab api neraka. Itu jalan yang cukup besar. Syekh Mahmud dia jumpa saya sebelum datang ke sini. Jumpa dengan seorang mendapat seorang orang alim jugalah, yang di tarafnya ulama juga, mempunyai anak murid yang ramai. Dan kalau dia buat program boleh jemput ribuan orang, dia boleh jemput. Memang orang yang hebat. Tapi dia beritahu, kamu ini bagus, ilmu banyak alim, tapi manfaat dia kurang lagi, kerana kamu kurang berzikir kepada Allah. Jadi bila kamu berzikir, manfaat lebih besar lagi. Dengan ilmu yang kamu ada, dengan dakwah yang kamu buat, dengan kesungguhan kamu ini mengajak masyarakat, itu sudah bagus, tapi manfaat itu masih lagi kurang. Tapi apabila kamu berzikir, maka ruh makin hidup, dan juga ilmu pun kamu akan lebih baik, dan juga berkat pun akan turun. Manfaat lebih banyak apabila kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang biasa yang banyak berzikir kepada Allah Taala, kalaulah berbandingkan dengan orang yang banyak ibadat, banyak ilmu, tetapi dia kurang berzikir, orang yang berzikir ini lebih afdal kalaulah dia benar-benar berzikir, hati dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikirlah jalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Tapi jangan zikir semata-mata, ibadat yang wajib tak buat, tak boleh. Meninggalkan ibadat-ibadat yang wajib tidak boleh. Mesti kena banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah taala, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harulatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Allah Ta'ala mengikut sangkaan hamba dia. Maka sebagai seorang hamba tidak boleh buruk sangka pada Allah.
Kita banyak dosa. Kita mengakui kita banyak dosa. Tapi kita kena bertaubat kepada Allah, kena beristighfar kepada Allah, kena berzikir kepada Allah, kena berdoa kepada Allah, minta ampun daripada Allah. Dan jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka kata Allah Ta'ala tak terima ibadat. Jangan buruk sangka Allah Ta'ala pun kalau kita minta banyak-banyak pun dia tak beri pada kita sebab kita ni jahat. Jangan buruk sangka. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Tak boleh. Maka Allah Ta'ala akan mengikut sangkaan hamba-Nya terhadap Allah. Kalau kita sangka baik pada Allah, kita sangka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Tapi kalau kita masih ada buruk sangka kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni tak ampun dah, aku ni sudah banyak dosa, aku ni jahat dengan Allah Ta'ala, berasa buat ibadat banyak-banyak pun Allah Ta'ala tidak ampun. Apa sangkaan kamu kepada Allah? Kalau sangka kamu buruk pada Allah, Allah Ta'ala mengikut sangkaan kamu. Bahkan ulama-ulama memesan kepada kita, kita dalam keadaan macam mana kena baik sangka pada Allah. Baik Allah Ta'ala memberi nikmat yang banyak pada kita, baik Allah Ta'ala uji dengan nikmat yang kurang kepada kita, baik Allah Ta'ala beri nikmat, baik Allah Ta'ala beri bala, kita mesti merasa baik sangka terhadap Allah. Maka apa yang kita baik sangka, itu Allah Ta'ala turut. Dan apa yang kita buruk sangka, maka itulah yang Allah Ta'ala turut pada kita. Maka Allah Ta'ala kata, aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadap aku, dan aku bersamanya apabila dia mengingati aku. Dan setiap kali dia ingat Allah, Allah Ta'ala akan ingat dia. Masa bila ada seorang tu dia kata, aku tahu bila Allah Ta'ala ingat aku. Dan kamu tahu mana bila Allah Ta'ala ingat pada kamu? Dia baca ayat, fazkuruni azkurkum. Kata Allah, apabila aku ingat dia, dia ingat aku. Apabila aku lupa ke dia, dia lupa aku. Lupa Allah Ta'ala lupa ni, Allah Ta'ala Maha suci Allah daripada sifat lemah. Sifat lemah ni sifat lupa. Bermakna nak beritahu, bukan Allah Ta'ala tu bersifat pelupa, tidak. Bermakna kalau kamu nak menjauhkan diri daripada Allah, kamu tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, kamu tidak mencari rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun menjauhkan diri daripada kamu. Maka hendaklah mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, kalau mau ingat aku, aku ingat kamu. Jadi nak ingat macam mana? Kena banyak sebut. Kalau kita banyak sebut, katanya ulama, orang itu apa yang dia ingat, itulah yang banyak dia sebut. Manusia ni apa-apa yang dia banyak ingat, itulah yang banyak disebut. Kalau dia banyak ingat kepada sesuatu, kalau dia ingat kepada harta benda, dia akan sebut harta benda. Itulah yang dia ingat. Kalau dia ingat kepada dunia. Kalau ingat pada rumah, ingat pada kereta, ingat kepada pekerjaan, ingat kepada tapi dia sebut sama dia ada lagi. Tak, dia akan ingat benda apabila dia banyak sebut. Maka kalau orang banyak sebut nama Allah, Allah lah yang dia ingat. Allah lah yang dia ingat. Tapi kalau dia tak sebut nama Allah ni, dia sebut benda yang selain pada Allah, benda yang selain pada Allah lah yang dia ingat. Waliyahzubillah. Jadi Allah Ta'ala kata, aku akan bersama dengan kamu apabila kamu mengingati Allah. Mengingati aku, yang ini mengingati Allah Ta'ala. Jika dia mengingati itu dalam keadaan bersendirian, aku mengingatinya dalam keadaan bersendirian. Ini kena faham, Allah Ta'ala tidak bertempat. Walaupun bersendirian kita bertempat, maknanya Allah Ta'ala lebih lagi ingat kepada kita. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah Ta'ala ingat pada kita. Ingat kita kepada Allah, kadang-kadang kita ada masa kat tidur. Ada kat masa kita tidur, tapi Allah Ta'ala sentiasa mengingati hamba-Nya. Maka orang yang sentiasa mengingati Allah, maka Allah Ta'ala akan mengingati dia dan memelihara dia. Dan jika dia mengingatiku dalam jamaah, satu kumpulan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita duduk seorang tak apa ingat. Kata nak awak berzikir, kita duduk seorang zikir 10 minit tidur. Pegang tasbih, akhir sekali tasbih jatuh. Hanya saja. Sebab apa? Tafakur. Bukan tafakur, tidur. Tak ingat dah. Jadi nak beritahu, kadang-kadang kita perlu ingat Allah melalui jemaah. Kita kumpul ramai-ramai, kita pakai ingat. Mana sebut Allah, biar pakai ingat-ingat. Maka kalaulah dia itu mengaku dalam jemaah, bermakna Allah Ta'ala suka satu jemaah yang mengingati aku, satu kumpulan yang mengingati Allah Ta'ala, maka aku mengingati je dalam jemaah yang lebih baik daripada mereka.
Kalau kita menghayati dalam jemaah manusia, Allah Ta'ala menghayati kita dalam malaikat, kumpulan malaikat. Dan kumpulan roh para nabi-nabi, kumpulan orang-orang solehin yang lebih baik daripada jemaah kita. Maknanya jemaah kita baik dah, tapi Allah Ta'ala bersama dengan jemaah. Para roh soleh, para anbiya, para solehin, syuhada, para malaikat, kumpulan jemaah yang lebih baik daripada mereka. Dan jika dia menghampiriku sejengkal, dia cuba mengingati Allah, cuba dekatkan Allah, cuba ingat Allah, Allah Ta'ala ingatkan dia. Allah Ta'ala akan sentiasa ingatkan dia. Dan aku menghampirinya sehasta. Kalau kata dia hampir sejengkal, Allah Ta'ala sehasta. Dan apabila dia menghampiriku sehasta, aku menghampirinya sedepa. Satu hasta, satu depa. Dan apabila dia datang kepada aku berjalan, dan aku datang kepadanya berlari. Jadi nak beritahu bermakna Allah Ta'ala lebih-lebih lagi mengingati kita. Kalau kita banyak ingat Allah, Allah Ta'ala akan banyak ingat kita. Allah Ta'ala mengingati kita satu kumpulan yang lebih baik. Dan rahmat Allah Ta'ala cepat kepada orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini memberitahu kepada kita, yang pertama, jangan bersangka pada Allah. Maknanya kita sentiasa ingat kepada Allah dan bersangka baik dengan Allah. Yang kedua, memberitahu kepada kita Allah Ta'ala lebih lagi lebih cepat mengingati kita ataupun lebih dekat kepada kita apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kita naklah mencari jalan dekatkan kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah Ta'ala ni macam mana? Kata guru saya, orang yang berzikir ibarat orang yang sudah berjalan. Orang yang tidak berzikir ibaratnya tidak lagi berjalan. Tidak lagi berjalan. Maka begitu keadaan dia. Tidak. Ibadat dia kadang-kadang bertahun tidak ada perubahan, bahkan sama. Rupanya dia tidak lagi berjalan. Maka dia mula berjalan apabila dia mula berzikir, maka dia berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibersihkan hati. Tidak ada ulama-ulama, para sahabat, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang terdahulu daripada orang-orang salafus soleh, tidak ada mereka kecuali mereka itu adalah terdiri daripada ahli zikir. Ada di kalangan mereka sampai 30,000, sampai 100,000, sampai daripada pagi dan petang mereka itu berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingati Allah. Ada yang berzikir dalam keadaan hati dia berzikir dalam keadaan suara yang kuat, ada yang berzikir dalam keadaan suara yang tidak kuat, perlahan. Ada mulut yang sentiasa bergerak, ada yang tangan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada yang seperti tidak berzikir lagi tetapi mereka sudah berzikir hati. Ada yang berzikir sir lebih lagi dalam hati. Orang yang berzikir sir ni sudah tidak tertahan lagi ingat Allah, seperti nafas yang masuk turun naik ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati yang sudah berzikir kepada Allah, bila hati sudah berzikir kepada Allah, di mana saja dia ada akan ingat Allah Ta'ala, kerana tertanam di dalam hatinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah sayalamu ahlul jam'i man ahlul karam. Qila wa man ahlul karam ya Rasulullah. Min ahlul karam. Kita tengok makna. Min ahli karam. Wakila man ahlul karam ya Rasulullah, qala ahlul majalisi zikri fil masajid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman azza wa jalla pada hari kiamat, ahlul jam'i akan mengetahui siapakah ahlul karam. Maka bertanya setengah sahabat, siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul karam? Man ahlul karam, siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul karam itu wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, ahlul karam. Karam ni orang yang mendapat kemuliaan adalah ahli majlis zikir di dalam masjid-masjid. Orang yang berzikir di dalam masjid-masjid. Maknanya orang yang mendapat kemuliaan, dia duduk dalam masjid, dia buat majlis zikir. Dan mereka berzikir. Amalan majlis zikir ni bukan amalan baru. Kita je rasa baru, sebab kita tak buat. Amalan majlis zikir ni amalan orang-orang soleh dahulu. Orang-orang yang terdahulu, amalan orang-orang soleh. Bahkan mereka sentiasa duduk dalam majlis zikir. Majlis zikir, sama ada majlis zikir tu dia buat dalam satu majlis ataupun dalam rumah mereka adakan majlis zikir. Majlis zikir ni majlis yang mereka sentiasa hadir.
diri sehingga kan hati mereka hidup. Orang yang duduk dalam majlis zikir pun hidup, masyarakat hidup pun hidup. Jadi orang yang dapat kemuliaan kata Nabi, bila dapat kemuliaan di negeri akhirat, orang dapat kedudukan istimewa. Amal ibadat tak banyak tapi dapat kedudukan istimewa. Sebab apa mereka tu? Ini orang yang dapat kemuliaan di sisi Allah. Siapa orang yang duduk, orang yang dapat kemuliaan ini? Orang yang duduk dalam majlis-majlis zikir di masjid-masjid. Duduk dalam masjid buat majlis zikir, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis zikir. Bahkan orang yang duduk dalam majlis zikir ni akan terpias daripada kebaikan orang yang baik yang ada dalam majlis zikir. Orang yang duduk dalam majlis zikir ni orang yang baik-baik. Maknanya orang yang mendapat kebaikan. Kalau dia tidak baik pun, dia akan dapat tempias daripada orang yang baik yang ada dalam majlis zikir. Dan tidak ada orang yang duduk dalam majlis zikir melainkan dia akan mendapat kebaikan. Dan orang yang mendapat kebaikan itu, orang yang duduk yang mendapat kebaikan tidak lain adalah duduk dalam majlis zikir. Dan orang yang duduk majlis zikir ini, mereka hidup dia akan sentiasa mendapat kemuliaan, kerahmatan, keberkatan daripada Allah Ta'ala. Sehingga kan dikatakan, kalau kamu bersusah hati, duduklah dalam majlis zikir. Kalau kamu dalam keadaan hati kamu tidak tenang, duduk dalam majlis zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir ini hati kamu akan menjadi tenang. Kalau kamu duduk dalam majlis zikir tak tenang lagi, duduk lagi, duduk lagi. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin ijtami'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bi dhalika illa wajhahu illa nadahum munadin minas samai anna maghfuran lakum wa qad budilat sayyi'atukum hasanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu kaum yang berkumpul mengingati Allah azza wa jalla. Maknanya kaum yang berkumpul, golongan yang berkumpul ingat Allah Ta'ala, sebut nama Allah, mereka tiada ingin dengan yang dekat itu kecuali untuk zat keberadaan Allah. Tujuan mereka berkumpul semata-mata nak ingat Allah, nak dapat redha Allah Ta'ala, melainkan mereka akan diseru oleh penyeru daripada langit. Ini para malaikat akan menyeru mereka nanti di suatu hari nanti, apabila mereka duduk di dalam majlis zikir, mereka berkumpul duduk dalam majlis zikir, mereka akan diseru bahawa dikatakan, bangunlah dalam keadaan diampunkan bagi kamu. Bangun kamu semua yang berzikir masa duduk di atas muka dunia, kamu ini diampunkan dosa kamu, dosa kamu diampunkan oleh Allah. Dah bagaimana dosa-dosa yang dibuat tu? Oleh kerana dia berzikir, diampunkan dosa-dosa mereka. Lalu dikatakan bahawa sesungguhnya kejahatan yang kamu buat itu telah diganti dengan kebaikan. Sehingga kan dia dosa tidak ada, pahala. Kenapa pahala banyak? Jahat banyak, tapi jahat banyak ditukar dengan pahala. Sebab apa? Sebab dia berzikir kepada Allah. Maka dipanggil khusus, hai orang-orang yang berzikir, ambillah, aku ampunkan dosa kamu dengan sebab. Inilah sebab kita kena duduk dalam majlis zikir. Inilah sebab ulama-ulama dahulu duduk dalam beberapa majlis zikir. Melihat ulama-ulama besar ada, mereka itu adakan majlis zikir dan terasa ketenangan, keberkatan, kebaikan terasa. Dan hati rasa gembira. Benarlah hasil Nabi mengatakan, taman-taman syurga dunia majlis zikir. Orang yang sudah merasa nikmat dengan majlis zikir, nanti kalau dia rasa seronok majlis zikir, dia kata, atas muka dunia tidak ada nikmat yang paling sedap. Nikmat duduk dalam majlis zikir tu rasa nikmat sedap dah. Ringan, tidak ada dosa. Dan ibadat pahalanya berganda.
ditukarkan kejahatan dengan kebaikan disebabkan kepada Allah Ta'ala. Inilah besarnya majlis zikir. Dan hadis yang terakhir daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man syara lahu qira'atal qur'ani wa dzikri an-nasa'alati a'taituhu afdala ma dia as-sa'ilina. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfirman Tuhan tabaraka wa taala, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan mengingati aku daripada meminta kepada aku, dia banyak sibuk ingat kepada Allah Taala, berikan kepadanya yang lebih afdal dengan apa? Tadi mengingat Allah Taala, cari jalan ingat Allah. Nanti aku beri kepada dia apa yang dia tidak minta. Lebih-lebih lagi apa dia membaca Al-Quran. Saya pernah berjumpa dengan guru saya. Saya tanya, saya dulu banyak membaca Quran rasanya, tapi tak ada apa-apa kesan pun. 1 bulan kadang-kadang kita cuma khatam. Soleh khatam sebulan, 2 bulan, 3 bulan saja. Dulu duk baca Quran, tapi kenapa tidak ada kesan? Kadang-kadang khusyuk, istiqamah ibadat pun tidak istiqamah. Apa sebab tidak istiqamah? Apa sebab kita tidak merasa nikmat membaca Quran ini? Sekadar baca saja, lepas tu tak ada apa-apa. Lalulah kata guru saya, kamu membaca Quran dalam keadaan tidak berzikir pada Allah. Baca Quran, berzikirlah kepada Allah Ta'ala. Bila kita berzikir, kamu akan dapat rasa kelainan. Kamu membaca Quran dalam keadaan kamu ada amalan zikir, dengan kamu membaca Quran tidak ada amalan zikir. Kamu akan dapat rasa kelainan. Berzikirlah kamu di samping melakukan ibadat-ibadat yang lain. Ini tidak bermakna ibadat-ibadat lain itu tidak afdal sebagaimana zikir, tidak. Tetapi menunjukkan pintu duduk di zikir dulu. Pintu ni duduk dalam zikir. Dalam hadis lain mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Tilawatul Quran afdalu afdal ibadat umat aku adalah membaca Quran. Jadi membaca Quran di situ dalam keadaan sudah berzikir pada Allah. Maka bila hati sudah hidup, baca Quran, barulah rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dalil yang didatangkan mengenai fadilat zikir dan berkumpul zikir melakukan secara jahri, secara kuat. Ada dalil sebenarnya. Kita tidak buat satu ibadat tak ada dalil, dan kita tahu kalau tu memang payah. Ada dalil, kita boleh berzikir kuat. Berzikir kuat. Bahkan berzikir ini untuk membersihkan hati. Membersihkan hati, memecahkan nafsu yang ada di dalam hati kita. Batu ini, hati kita disebut summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian keras hati-hati kamu ni keras. Keras itu macam batu, bahkan lebih teruk, lebih keras pada batu. Jadi batu kalau keras sangat, kita takkan nak katok seluruh-seluruh, katok kuat kan, biar pecah, dia cepat pecah. Jadi kita zikir seluruh-seluruh, kan lambat zikir tidur, kita zikir kuat-kuat. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh melakukan secara jahri, secara terang, atau secara sirri, secara perlahan. Maka ia merupakan dalil masyru' yang disyariatkannya berzikir kepada Allah. Dan ada dalil zikir kuat pun boleh, zikir slow pun boleh. Yang tak boleh tak zikir, yang tak boleh tu tak zikir. Itu yang kita tambah. Ada pun orang yang sudah berzikir, dia sudah berzikir, alhamdulillah. Zikir kuat ada dalil, zikir slow ada dalil. Jadi kadang-kadang kita membahas zikir slow, zikir kuat, kadang-kadang hak bahas tu pun tak zikir. Jadi rugi. Yang paling penting berzikirlah kepada Allah, dan banyak fadilat, banyak lagi fadilat berzikir. Hanya guru saya dalam memberi bai'ah zikir, ijazah zikir, beliau tidak berminat menceritakan tentang fadilat zikir, kerana tidak mahu kita berzikir kerana nak dapat benda tu. Dia suruh kita berzikir saja. Moga-moga dengan berzikir ini kita dapat membaharukan tauhid kita, ataupun kita dapat membersihkan hati kita, kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kalau nak dibahas mengenai fadilat kelebihan zikir, sangat banyak kelebihan yang berzikir. Bahkan ada zikir arif billah, ulama-ulama ada membahaskan tentang wallahu.
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, jiran kami, tetangga kami, masyarakat kami. Ya ampun segala dosa kami sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada ahli zikir. Allahumma ja'alna min ahli zikri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ahli zikir. Jadikanlah lidah kami lidah yang sentiasa menyebut nama-Mu. Jadikanlah hati kami hati yang sentiasa mengingati-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersama dan berzikir kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang hampir kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang diampunkan dosa oleh-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang benar-benar taat kepada-Mu, benar-benar ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya nak Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون.
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم